Tu kalau setengah orang tengok bendera kita labur yang starting sampai last. Kalau nak punggah tengok bendera tu kalau angin kuat sayup tu. Sedih. Tapi Acik tak kisah sebab Acik tak nampak. Tarik je lah. Kita akan buat latihan lah. Lagu ni macam ni kita kena menari. Pergendangan Dior ni tidak kira kaum, bukan hanya kepada Punjabi. Memang orang pandang Acik tak nampak. Memang Acik mengaku Acik tak nampak. Tapi Acik nampak dari macam mana ya, daripada imagine aja lah. Bayangan aja. Dekat dalam sampan memang Acik kena jaga tutup apa yang ada, mulut Acik, mata Acik semua untuk pakcik lah kan. Pelabuhan Klang, satu daripada pintu masuk utama ke Malaysia menerusi jalan air. Kawasan perairan yang terletak di negeri Selangor ini sentiasa rancak dengan aktiviti maritim. Melakar nama antara pelabuhan tersibuk dunia pada tahun 2021 sahaja, lebih 13.6 juta unit kontena dikendalikan di sini. Baik kapal kargo sebesar bangunan mahupun kapal persiaran dan bot mewah, semuanya bersauh di sini sebelum menyambung pelayaran. Di sebalik keberadaan industri berat, ekosistem semula jadi perairan Kelang masih terjaga. Komuniti di pesisir perairan ini juga masih mampu mencari hasil laut tanpa perlu merentasi sempadan negara. Bunyi enjin bot memecah ketenangan di jeti nelayan sementara, membuka kisah kecekalan nelayan buta Jamal Jamil dan isterinya Nur Aidah Kamarudin meniti cabaran hidup. Arwah bapa saya ni pun dia suka memancing, menjala kan. Jadi kadang-kadang ada masa cuti tu kadang saya ada ikutlah, tu yang jadi seronok tu. Tu yang mula belajar ke laut. Kadang dia tak ada, saya bawa sampan dia sendiri pergi menjala, pergi mancing. Belajar sendirilah, ikut-ikut kawan lah. Ikut-ikut kawan lah. Belajar dulu tak adalah macam sekarang ni sampan semua pakai enjin apa semua kan. Dulu semua berdayung. Kira pergi pun tak jauh lah, dekat-dekat je. Mancing pun dekat-dekat dalam sungai, tepi-tepi laut je. Tak ada jauh. Tadi jaring kusuk tarik balik dapat seekor anak pari. Ini kelama pisang. Pegang ni pun dah boleh tahu. Ha? Pegang ni pun dah boleh tahu. Tahulah, ni kat sebelah. Lebih 3 dekad, anak jati Kelang berusia 55 tahun ini kehilangan panca indera penglihatannya. Jamal berkeputusan untuk ke laut sepenuh masa setelah meraih pendapatan lebih lumayan berbanding kerja kilang dan ladang sawit bersama abangnya. Bermula dengan sampan kecil milik bapanya yang memancing secara sambilan, Jamal mula mengasah bakat dengan bantuan keluarga dan rakan. Kita kerja ikut air. Ikut air pasang mati, air pasang besar, semua ada jadual dia. Kita tak boleh sembarangan macam air mati macam ni. Saya dulu pergi macam merawai, pasang bentuk ketam. Air besar nanti saya pergi menjaring udang. Macam tu lah.
Walaupun bekerja mengikut peredaran alam, rutin harian Jamal dan Noraidah bermula sebelum subuh. Kebolehan mengadaptasi persekitaran mereka menjadi satu anugerah yang tidak dapat dibayangkan insan biasa. Melihat rutin pagi yang asas begini sudah cukup mengagumkan dan kami masih belum ke laut. Jamal tidak dilahirkan buta, namun kemalangan yang menimpa sewaktu kecil mengubah segalanya. Pada zaman kanak-kanak dulu kita macam budak-budak biasa ni, kita main. Pada satu hari tu dalam masa main-main tu adalah bertengkar dengan kawan tu. Jadi dia tak puas hati, dia ambil kayu yang untuk buat tulang atap nipah tu kan. Dia gigit koyakkan, dia baling boleh tepat pula kena kat mata. Masa tu umur 5 tahun, kayu tu melekat dekat mata ni. Arwah mak saya cabut berdarah, menyembur, baju semua basah. Tapi lepas tu tak ada pergi hospital. Sebab masa tu memang kehidupan agak susah. Masa tu arwah pak saya kerja tebang kayu bakau kan. Zaman dulu mana ada telefon, kita nak bagi tahu dia. Kadang dia keluar 2 minggu, kadang sebulan dia baru balik kan. Jadi siapa nak bawa pergi hospital? Kira macam tu je lah, ubat-ubat. Tuam aja, ubat mata tu dah bengkak kan. Makan seminggu, 2 minggu jugalah baru kempis lah mata tu bengkak tu. Masa tu saya ingat lagi. Pada mulanya, Jamal hanya hilang penglihatan pada mata kiri. Namun, dia disahkan mengidap penyakit retinitis pigmentosa, penyakit genetik jarang jumpa yang menyebabkan kerosakan sel-sel retina secara perlahan, akhirnya menjadi buta sepenuhnya. Seperti menunggu kapal karam, masa bagaikan musuh. Ribuan ringgit telah dihabiskan mencari rawatan tradisional dan moden. Tiada penawar buat Jamal. Dunianya bertukar gelap pada usia 25 tahun. Kita pandang orang biasa dapat 100% kan. Saya tinggal dalam 70, dia akan mengurang. Dia makin sempit. Macam ibarat malam tu kita suluh torchlight kan. Mana yang kita suluh itu je kita nampak. Sukar mencari peluang pekerjaan, terutamanya bagi orang tanpa penglihatan. Jamal nekat bergantung kepada rezeki laut. Namun perjuangannya tidak ditempuhi seorang diri. Di sebalik kebolehan Jamal bekerja di laut, isterinya setia memikul tanggungjawab besar dalam tugasan harian mereka. Sebelum ke laut ni Acik macam kerja lah, pergi kerja kilang, cari sayur kat tepi dalam longkang kan, masa Acik kahwin lah kan. Cari sayur dalam longkang, lepas tu tak tahan lah kakinya kan, memang alergik macam benda-benda macam ni kan. Noraidah, anak kelahiran Sumatera, Indonesia, berhijrah ke Kuala Lumpur bersama keluarga sejak berumur 7 tahun. Pasangan ini bertemu apabila Noraidah berpindah ke rumah ibu saudaranya di Teluk Gong, Kelang. Setelah berkahwin, wanita cekal ini tidak teragak-agak meninggalkan hiruk pikuk kota. Sebelum Jamal buta sepenuhnya, Noraidah menyatakan hasratnya untuk berjinak dalam dunia nelayan. Walaupun tugas ini dianggap kasar, hanya didominasi kaum Adam sejak azali, Jamal menurut kehendak isteri tercinta. Pada awal Noraidah turun sebagai nelayan, dia berasa keko untuk mengemudi sampan. Tekad untuk belajar dan hasil tunjuk ajar Jamal, ibu kepada 5 orang anak ini, bukan sahaja mampu mengemudi bot merentas laut, malah menjadi panca indera pelengkap buat suami. Sempat belajar sebelum Jamal buta sepenuhnya, Noraidah turut mengenal pasti lubuk-lubuk rezeki harian mereka. Malahan, anak kecil mereka turut dibawa ke laut. Buaian digantung di atas bot untuk keselesaan, dibesarkan oleh gelombang dan angin lautan. Situlah mula ke laut, buat sama kecil je. Rasanya sampan 12 kaki kot. 12 kaki buka dalam 3 kaki macam tu. Dari situlah Acik start di laut. Masa tu ke laut pun jaring bentol ketam. Ketam nipah tu. Masa tu berdayung je. Lepas tu ada duit kumpul sikit, belilah 4 kuda. Tak salahnya 4 ke 6 lah macam tu. Masa nak test bawa tu, langgarlah tepi tu semua.
Orang tu, weh, macam tu lah. Daripada sini langgar dekat tepi tu semua. Habis kita tak apa nak pandai nak kawal lagi kan. Lokasi yang dituju hari ini terletak 10 km dari Pengkalan, melewati laluan kapal besar serta destinasi terkenal di Klang termasuk Pulau Ketam dan Pulau Angsa. Sekali imbas, gabungan pengalaman berdekad membuatkan kerja mereka nampak mudah. Realitinya, Noraidah perlu mengawal bot selaras dengan angin dan arus sementara Jamal memastikan garisan pukat terjaga. Dia pun suka juga main ke laut. Tapi masa tu jaranglah sebab saya pergi siang aja kan. Dia jarang ikut. Tapi boring kat rumah. Masa tu kan baru kahwin, ikut je lah. Berpanas, kadang kena hujan. Lama-lama dia pun kira mahir lah selok-belok ke laut. Jadual air macam mana kan. Noraidah tidak mengambil masa yang lama untuk mengenali selok-belok tugas nelayan, malah menjadi mahir untuk bersama mencari rezeki di sisi suami. Namun pada tahun 1992, penyakit Jamal akhirnya tersebar sepenuhnya. Penglihatan yang samar menjadi gelap gelita. Hilang satu deria, hilang nikmat dunia. Perasaan tu tak tahu nak cakap lah. Macam menyalahkan takdir pun ada. Rasa macam kenapa Tuhan tak adil eh. Acik lah jadi mata dia. Tugas Acik semua kena jaga semualah. Mulut, mata Acik semua untuk pakcik lah kan. DJT Nelayan Sementa, Pelabuhan Klang. Majalah 3 meluangkan masa bersama nelayan buta Jamal Jamil dan isterinya Noraidah yang mencari rezeki laut setiap hari selama 3 dekad demi kelangsungan hidup. Setelah merendam pukat yang dilabuhkan awal pagi, pasangan ini memulakan perjalanan kembali ke lubuk mereka 10 km dari pesisir perairan Kelang. Jamal yang menghidap penyakit mata jarang jumpa setelah mata kirinya ditusuk kayu seawal usia 5 tahun menjadi buta sepenuhnya pada tahun 1992. Dengan peluang pekerjaan yang tipis, dia nekat ke laut sepenuh masa dengan bantuan isterinya sebagai nakhoda bot kecil mereka. Sebelum kehilangan kebolehan melihat, Jamal masih menaruh harapan untuk pulih. Namun, setelah berhabis ribuan ringgit untuk konsultasi dan rawatan, kabar pahit terpaksa ditelan, tiada penawar untuknya. Perasaan tu tak tahu nak cakap lah. Kita macam menyalahkan takdir pun ada masa tu. Rasa macam kenapa Tuhan tak adil eh. Masa tu lah kan. Tapi fikir-fikir balik selepas sekarang ni baru fikir, ya Allah, apa aku nak buat? Bermula dari mendayung sampan berukuran 12 kaki, mencari hasil di kawasan Paya Bakau serta kawasan berdekatan jeti. Setiap sen dikumpul untuk menaik taraf peralatan kerja mereka. Biarpun buta, Jamal tetap tekun mencari ilmu termasuk menghasilkan pelbagai jenis jaring untuk tangkapan berbeza. Noraidah yang pada mulanya langsung tidak tahu mengemudi bot, kini bak jago pelayar yang mampu membaca segalanya tentang laut. Pakcik tak ada mata, salah satunya tu pakcik tak ada mata kan, mata dia dah tak ada. Acik lah jadi mata dia. Tugas Acik semualah benda yang apa kena jaga semualah. Dekat dalam sampan memang Acik kena jaga betul-betul. Apa yang ada, mulut Acik, mata Acik semua untuk pakcik lah kan. Saban tahun, kemahiran dinamik duo ini tidak boleh disangkal. Walaupun dengan operasi asas tanpa bantuan teknologi moden seperti mesin penarik pukat dan GPS. Jamal turut berkebolehan mengenali jenis ikan dari bunyi dan henjutan ketika pukat ditarik.
memang bekal air manis kalau kerja berat ni. Kena ada air manis. Sedang terik mentari membakar tubuh, Jamal dan Nuraida gigih melabuhkan semula pukat yang mengepung ikan sepanjang lebih 1 kilometer sebelum pulang ke jeti untuk menjual hasil titik peluh mereka. Lokasinya mungkin tersorok, tetapi jeti nelayan sementara sentiasa dipenuhi pelanggan yang setia menanti bekalan ikan segar dari perairan Selat Melaka. Anak ketiga pasangan ini, Muhammad Syahizad, yang bertugas di sebuah hospital swasta, membantu menjual hasil kepada peraih. Bergantung pada musim, sumber pendapatan sebagai nelayan tidak menentu. Amalan jimat cermat yang diterapkan keluarga ini menjadi penjamin kelangsungan hidup. Menunggu senja, Jamal dan Nuraida kembali ke rumah untuk berehat. Untuk menjimatkan kos upah yang mencecah RM1,500, Jamal menggunakan masa lapang untuk membaiki pukat sendiri. Tiada penglihatan tidak menjadi penghalang Jamal untuk belajar menyulam pukat-pukatnya sejak tahun 1995. Memang orang pandang pakcik tak nampak. Memang pakcik mengaku pakcik tak nampak. Tapi pakcik nampak dari macam mana ya, daripada imagine aja lah. Bayangan aja. Macam pakcik labur pukat selalu macam Serat tengok pun memang panjang kan. Itu kalau setengah orang tengok bendera kita labur yang starting sampai last. Kalau nak punggah tengok bendera tu kalau angin kuat sayup tu. Sedih. Tapi pakcik tak kisah sebab pakcik tak nampak. Tarik je lah. Gagak ni sampai ke? Tanya banyak lagi ke? Dia kata sikit lagi. Sikit lagi tarik je lah. Semangatlah. Pula tu kalau tarik ada rezeki, ada ikan kan. Seronok lah jadinya. Sedang majalah 3 bersiap untuk meneruskan penggambaran di tengah laut, kami dikejutkan dengan panggilan kecemasan. Nuraida disengat pari. Dibantu Syahizad, kami bergegas ke lokasi kejadian. Mungkin nasib tidak menyebelahi. Bot kami kehabisan minyak. Hanyut di lambung ombak lebih 5 minit sebelum Jamal menyelamatkan kami. Ketika itu, Nuraini telah pun dibawa kembali ke pangkalan. Awak ni sikit, habis terus. Habis terus? Habis terus? Pada tadi penuh kot. Biasa pari tu dia buka biasa je lah cabut sengat. Tak tahu kali ni sengat dia ada 3 pula. Biasa 2, 1. Tak ada sengat 1 yang pendek tu. Tak perasan. Benda ni kita hati-hati. Tapi kalau dah nak kena tu, tak boleh cakap. Ketentuan alam tiada siapa yang boleh sangka. Pengalaman ini membuatkan saya dan juru kamera bagai hilang kata-kata, hanya mampu menitip doa untuk Nuraida. Sedang kami menunggu kabar lokasi Nuraida, dia tiba-tiba keluar dari pondoknya. Tiada rawatan di klinik, hanya ubat demam jadi penawar. Merah juga. Selalu juga cik kena tapi tak ada pun sakit macam ni. Sampai jadi dah bengkak. Tadi semua dah jadi bengkak ni. Pakcik apa ni? Pakcik dah siap kerja semua tadi. Pakcik yang datang kat cik sedut semua balik bengkak. Tapi ya Allah sakitnya. Sampai macam nak stop. Nak stop dah jantung rasanya. Sakitnya. Tahan je lah. Memandangkan masih banyak pukat yang belum ditarik, kami kembali menyambung kerja bersama anak-anak mereka. Kesetiaan dan kepercayaan pasangan suami isteri ini menjadi inspirasi buat kami, terutamanya dalam menghadapi pahit manis kehidupan. Memang Acik tak pernah anggap Cik Jamal tu tak nampak. Kadang-kadang sampai dia cakap, "Oi, kau gila ke? Aku tak nampak kau." Kadang-kadang sampai dia cakap macam tu. "Oi, kau dah gila ke apa?" Dia cakap macam tu kan. Dah tahu orang tak nampak. Sampai kadang-kadang kawan-kawan macam, "Oh, dia ni memang tak betul lah," dia katakan. Suami dia tak nampak kan, dia buat bodoh je. Tapi pakcik alhamdulillahnya kan, dia dah tahu. Bila tempat tu, baik dekat rumah ke, nak pergi jeti ke, Acik turun kan, dia akan tahu mana nak pergi.
Dalam laut boleh diduga, dalam hati siapa yang tahu. Pasangan istimewa ini banyak mengajar erti menyahut cabaran hidup dan redha pada ketentuan ilahi. Biarpun berdekat masa dengan dunia yang kian malap, Jamal tidak kenal erti putus asa. Nuraidah pula, Tuhan saja yang mampu membalas pengorbanan isteri yang bukan saja memecahkan stereotip, malah menjadi nadi penyatu keluarga. Main dul untuk kakak punya wedding to make it more special. Lagi istimewa lah. Kita ada about like 1 year, 2020. Semasa tu COVID lah. So semasa lockdown tu belajar dari YouTube banyak. During the wedding, my sister got surprise. Sebab dia orang tak tahu kita akan main dul. Rentak dol biasanya dimain tanpa lagu, hanya rentak dol saja yang dimainkan. Zaman sekarang kita ada instrumen gitar, kita ada drums, keyboard supaya pergendangan dol tu akan rasa lebih menarik dan lebih meriah. Kita akan tengok keadaan dol. Kondisi dol tu memang teruk sikit. Kita ada about like 1 year. Kakak punya wedding supposed to be at 2020. Kita fikir nak have a guru or master, tapi unfortunately semasa tu COVID lah. Tak dapat nak pergi kelas. So semasa lockdown tu kita dapat masuk untuk belajar dari YouTube. Siapa sangka pasangan kembar Rebecca dan Rachel Joseph, 24 tahun, berjaya menempa nama sebagai pemain dol, sesuatu yang dahulunya sangat asing bagi mereka. Alat muzik dol adalah sejenis alat gendang dua muka berbentuk tong yang dikategorikan sebagai alat membranofon. Dol berasal dari wilayah utara India, iaitu Punjab. Gendang rakyat ini menjadi lambang budaya kaum Punjabi atau etnik Sikh. Bagi pemain gendang dol, mereka lebih dikenali sebagai doli. 2 tahun lalu, Rebecca dan Rachel tidak pernah menyimpan hasrat untuk menjadi doli. Semuanya berubah apabila kembar ini bercadang untuk membuat kejutan pada majlis perkahwinan kakak mereka. Kita ada about like 1 year. Because kakak punya wedding supposed to be at 2020. Kita fikir nak have a guru or master, tapi unfortunately semasa tu COVID lah. Tak dapat nak pergi kelas. So semasa lockdown tu kita dapat masuk untuk belajar dari YouTube banyak. Kita buat rehearsal, practice kat rumah. Masa tu kita dapat sharpen up our skills more and more. Kita nak main dol untuk kakak punya wedding to make it more special. Lagi istimewa lah. During the wedding, my sister got surprise. Sebab dia orang tak tahu kita akan main dol. Rebecca dan Rachel ingin mencuba sesuatu yang baharu dalam hidup mereka. Tanpa pembelajaran formal mengenai pergendangan dol, mereka gigih berlatih siang dan malam. Kini kedua-duanya membuat persembahan dol secara sepenuh masa. Biarpun masih lagi baharu dalam seni muzik dol, mereka tidak kekok dan sentiasa cuba memberi persembahan yang berbeza pada setiap latihan dan persembahan. Keluarga kami bagi sokongan yang penuh dari hari pertama sampai hari ini. Mak dengan ayah, mereka akan tengok macam mana kita main dol. Mereka akan support kita lah. So it feels so good from day one. Parents kami tak akan complain. No matter how long we berlatih pun, dia tak akan marah kita at all. Until now, mereka gembira. They are very proud of us. So we are very happy. Kampung Laksmana, Gombak. Di sinilah proses pemasangan dan baik pulih alat muzik dol giat dilakukan. Pegat Singh, 28 tahun, berpengalaman sebagai seorang doli lebih 15 tahun. Atas minat dan kesungguhannya, dia mengambil inisiatif mempelajari sendiri cara memasang dan membaik pulih dol. Kemahirannya dalam pembaikan dol ini memberikan dia julukan pakar baik pulih dol. Kebiasaannya, dol dihantar untuk pembaikan selepas setahun penggunaannya bagi memastikan kondisi bunyi dan bentuk fizikal dol berada dalam keadaan yang baik. Penjagaan dol amat penting
kerana fungsi nada di kedua-dua lapisan muka dol iaitu di bahagian bass dan treble harus diselaraskan agar menjadi senada. Pegat turut bekerjasama dengan Avinder Singh yang banyak membantu dari segi pemasangan dan logistik peralatan dol. Selain menjalankan kerja pemasangan dan senggaraan, mereka berdua turut melakukan proses penambahbaikan dol mengikut permintaan dan spesifikasi yang diingini oleh pemilik dol. So untuk pemasangan dol baru, dia akan ambil masa selama 1 jam hingga 2 jam. Cuma yang akan ambil masa lama bila kita tunggu barang yang diimport. Kadang-kadang ada setengah stok sini dah habis. So kita akan import barang, so akan tunggu mungkin 1 minggu, 2 minggu. Cuma yang baik pulih ni kita akan tengok keadaan dol. Ada setengah memang kondisi dol tu memang teruk sikit. Pembaik pulihan boleh ambil masa 1 bulan. Sebab kita kena betul-betul pastikan yang dol yang kita baik pulih tu bertahan lama. Bagi Pegat dan Avinder, ia sememangnya memberikan kepuasan buat mereka berdua, terutamanya sebagai pecinta dol. Segala usaha mereka sepanjang mempelajari dan melakukan eksperimen dalam menyelenggarakan peralatan dol ini akhirnya membuahkan hasil, menjadikan mereka antara beberapa orang sahaja tukang mahir dalam pembaik pulihan dol di Malaysia. Okey, ini adalah kulit kambing. Ini adalah bahagian base. So kulit kambing ni dia akan menghasilkan bunyi dia cukup kuat. Bila lama-lama kita main, bunyi dia akan jadi lemah lah. So dekat sini kita ada satu ring. Kita akan naikkan sikit-sikit supaya kulit ni di atas drum ni tarik semua, dia akan menghasilkan balik bunyi yang tegang. Tarik. Untuk bermain dol dalam tempoh yang lama, amat penting bagi gendang berada dalam keadaan yang baik dan cantik. Pemilihan paling utama dalam pemasangan dol ialah bahagian asasnya, iaitu tong kayu yang diimport dari negara India. Orang yang baru nak bermain, baru nak mula belajar, kita recommend ambil dol yang diperbuat daripada pokok mangga sebab dia ringan. Biasanya berat dalam 5 kilo, dia tak adalah berat. Sebab bila kita bermain atas pentas, kita kena pikul kayu dol ni. Pemain-pemain dol yang dah lama, 5 tahun, 6 tahun dia dah lama main, mereka lebih gemari dol yang diperbuat daripada kayu Indian rosewood. Dia corak yang separuh matang tu dia akan lain. Dia tak boleh dapat yang sama. Tapi yang dah matang penuh dia itu kebanyakannya samalah. Dia cuma beza dia ukiran dia. Saya dengan Rebecca, kita pilih dol ni. Even though kita tahu lelaki yang main, kami meletak banyak effort untuk ni, untuk belajar. Pergendangan dol ni boleh tidak kira kaum, bukan hanya kepada Punjabi. Jadi kita mengalu-alukan semua jenis kaum. Kita mengharap supaya lebih ramai student-student atau orang yang berminat, tidak kira umur, lelaki atau perempuan. Beginilah rutin Rebecca dan Rachel setiap hari. Sesi latihan dol secara intensif dilakukan sebelum sebarang persembahan. Kali ini, mereka mendapat tempahan untuk majlis perasmian. Hanya seminggu saja masa untuk bersedia. Mengikut sejarah, dol dahulunya dimainkan pada musim menuai bagi meraihkan kegembiraan di kampung setelah mendapat hasil tuaian. Kembar doli etnik Tamil ini mahu melakukan kelainan dalam persembahan mereka. Apa yang istimewa dengan kami ialah satu ialah perempuan, 2 orang sahaja. Lagipun kita twin, kembar. And bila kita pergi ke any event, kita akan pakai pakaian tradisional macam ni lah. Ataupun lenggah, blouse and skirt. Kita akan main untuk lagu Tamil, Telugu, sometimes Malayalam, Hindi. So it's like different language and even English. Bukan sahaja itu,
kita juga akan main macam 60 song. They love to listen like old songs. Bila kita main gunakan dol kan, memang dia orang suka. So itu yang istimewa. Lagipun kita akan menari dengan dia orang, kita akan jadi satu family dengan dia orang. Kita tak pergi as a performer je. Kebiasaannya, seni gendang dol lazimnya dikaitkan dengan tarian Bhangra dan dimainkan untuk mengiringi lagu rakyat, juga sebagai hiburan dalam masyarakat Punjabi. Untuk sebuah persembahan lengkap, instrumen dol turut diiringi alat muzik seperti cemta dan dolek. Bagi kembar ini, semuanya terletak kepada kekuatan dan stamina dalam mengendalikan alat muzik ini. Banyak pergerakan yang diperlukan bagi mengekalkan elemen rancak dalam persembahan. Kita perlu ada seminar yang bagus. Kita akan pergi gym. Kita ada satu coach yang akan latih kami untuk workout session. Kami akan menjalankan aktiviti yang sihat untuk dapat stamina yang kita perlu, so that kita can invest as much as energy that we can give to others. Kita nak prepare ourselves lah sebelum kita pergi majlis kan. So kita kena tahu, okay, untuk lagu ni macam ni kita kena menari. Sebab tu kita akan buat latihan lah supaya saya dengan Rebecca akan jadi terurus dengan tarian kami. Pada sebelah malam pula, sekumpulan anak muda sedang mempelajari gendang dol. Di Akademi Latihan Dol ini diketuai oleh tenaga pengajar S. Ravinderjit Singh yang juga pengasas kumpulan pergendangan dol dikenali sebagai Dol Alliance. Berpengalaman lebih 20 tahun dalam seni muzik gendang dol, Ravin bersama kumpulannya banyak membuat persembahan di luar negara bagi memperjuangkan seni budaya gendang dol. Pergendangan dol ni boleh tidak kira kaum, bukan hanya kepada Punjabi. Jadi kita mengalu-alukan semua jenis kaum. Kita mengharap supaya lebih ramai student-student atau orang yang berminat, tidak kira umur, lelaki atau perempuan. Jadi mengalukan lebih ramai student untuk belajar daripada kita. Kami mempunyai student-student daripada berbilang kaum. Kami mengajar mereka bermain dol dan kami juga mempunyai pemain-pemain daripada berbilang kaum. We enter into fast chal Bhangra beat and we gonna end it with 3 long beat which din na din na din na din na din na din na din. 1 2 3 go. Mula aktif sejak lebih 12 tahun dahulu, Akademi Dol yang diterajui Ravin ini telah mendidik lebih 200 pelajar dari pelbagai bangsa. Mereka yang mempelajari dol di sini berusia seawal 7 tahun hingga ke 50 tahun. Menurut Ravin, tiada had umur bagi sesiapa yang ingin mempelajari seni pergendangan dol ini. Ini adalah gendang dol. Kita memerlukan 2 kayu untuk memukul gendang dol ni. Satu adalah kayu yang lebih tebal, dikenali sebagai degah, dan lagi satu yang lebih nipis, ia dinamakan tili. Barrel ataupun tong dol ni disaluti oleh 2 bahagian. Satu iaitu lay side dan yang belah bahagian sini adalah more to the treble side. Kita menggunakan tali untuk ketatkan bahagian base side, dan decoration yang kita ada ia dikenali sebagai pumen, dan kita perlukan belt untuk mengangkat gendang dol ni. Ravin turut mencurahkan ilmu gendang dol di bawah anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara agar dapat membuka mata lebih ramai generasi muda dalam seni budaya dol. Rentak dol biasanya dimain tanpa lagu, hanya rentak dol saja yang dimainkan. Pada zaman dahulu, mungkin seorang penyanyi yang akan menyanyi lagu boli. Boli itu adalah sejenis lagu. Kita ada juga masukkan elemen-elemen fusion dan elemen tradisional as well. Zaman sekarang kita ada instrumen gitar, kita ada drums, keyboard, supaya pergendangan dol tu akan rasa lebih menarik dan lebih meriah.
pasangan kembar Dolly, Rebecca dan Rachel tiba awal di lokasi majlis. Hasil penat jerih latihan persembahan mereka sepanjang hampir 2 minggu ini bakal disempurnakan dengan jayanya. Terlebih dahulu, mereka perlu memastikan gendang dan alat pemukulnya yang dikenali sebagai daga yang lebih tebal manakala tili yang lebih nipis untuk menghasilkan bunyi yang lebih tinggi berfungsi dengan baik. Biarpun sudah kerap melakukan persembahan sebelum ini, mereka masih tidak lari dari perasaan gugup sebelum persembahan. We are still learning and we are trying to be unique. Sesiapa pun, especially wanita, mereka boleh buat apa-apa mereka nak. Saya dengan Rebecca, kita pilih dol ni. Even though kita tahu lelaki yang lain, kami meletak banyak effort untuk belajar. So just that wanita boleh buat. They have to come out of their comfort zone and belajar. Itu je. Kalau apa-apa orang lain cakap, jangan dengar. Kalau you boleh buat, wanita boleh buat, do for it. Just go for it. Kelincahan dan kesungguhan penyampaian persembahan kembar Dolly ini cukup bersemangat dan memukau sesiapa sahaja yang menonton. Kehadiran Rebecca dan Rachel dalam dunia seni pergendangan dol ini mampu memecah stereotip sedia ada. Bergelar wanita dan bukan dari kaum Punjabi juga boleh bersama-sama menerokai seni tradisional pergendangan dol. Saya unik sebab walaupun pergendangan ni bukan daripada kaum mereka, sebagai seorang kaum Punjabi atau seorang guru yang mengajar pergendangan dol ni, saya cukup berbangga apabila melihat kaum lain atau berbilang kaum yang cuba bermain gendang dol ni. Jadi saya harap lebih ramai akan mempelajari atau menggunakan seni budaya ini dan memperkenalkan seni budaya kaum Punjabi ni, iaitu bermain gendang dol. Keriangan dan kerancakan irama kebudayaan tradisional masyarakat di utara India. Alat muzik dol menjadi medium bagi mensahirkan perkabaran gembira dan kegirangan. Dimainkan dengan penuh penghayatan, tersirat juga mesej yang mahu disampaikan kepada khalayak pendengar. Setiap rentak, setiap nada mewakili jiwa yang penuh keriangan, tanda mensyukuri kehidupan mereka.